أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي سيدنا مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita sambung hadis 40 pada muka surat 60, pada muka surat 60 dan 61. Di bawah sekali. 60 di bawah sekali. Hadis yang ke-31. An Abil Abbas Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala idhhab fid dunya yuhibbaka Allah wadhhab fima 'indan nas yuhibbaka an-nas. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuh bi asanid hasan. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikasihi tuan imam, yang dikasihi seluruh jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, ibu ayah muslimin muslimat. Mudah-mudahan pada malam ini Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa kita, kesilapan kita, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan perbincangan pada malam ini sebagai perbincangan yang mendekatkan kita dengan
kekasih Allah Subhanahu wa taala, itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat, ibu ayah yang dimuliakan Allah, hadis yang saya bacakan tadi, hadis yang ke-31 daripada kitab hadis 40 ini, dia ada kaitan dengan perbincangan dalam kitab Penawar Bagi Hati pada minggu-minggu yang lalu. Jadi ini suatu yang orang panggil apa, sebagai penambah penjelasan lagi lah secara khusus. Hadis ini secara khusus. Jadi insya-Allah kita tengok, mudah-mudahan kita dapat fahami tentang maksud yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah yang dinamakan sebagai zuhud ini. Ni sebab kita baca kitab Penawar Bagi Hati tu baru masuk tajuk zuhud. Tuan-tuan muslimin muslimat, ibu ayah dimuliakan Allah. Jadi hadis ni cukup mahal. Pasal apa? Pasal hadis ini dia yang akan melayakkan kita mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ni, kalau kita tengok kepada kitab apa nama, Al-Wafi fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah, di sana dia buat kesimpulan di mana dalam hadis ini ada dua benda yang penting yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi kepada umat dia, khusus para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang hidup di zaman Nabi bersama dengan Nabi. Tapi kita secara tak langsung sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat dia panggil apa, kemanisan daripada wasiat ini untuk kehidupan akhirat kita insya-Allah. Tuan-tuan, yang pertama secara umum dalam hadis ini, dalam kitab Al-Wafi dia sebut Nabi wasiat supaya manusia hidup di atas dunia ni dia kena ada sifat zuhud. Pasal apa? Pasal zuhud tu satu-satunya sebab untuk nak capai cinta Allah. Tu. Pasal apa saya kata begitu? Pasal satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tak baca lagi apa nama dia punya maksud hadis, cuma nak bagi tahu secara umum. Mudah-mudahan bila kita baca maksud hadis nanti dengan dia panggil kesimpulan yang awal kita diperjelaskan di sini, kita nampak apa yang Rasulullah nak hadiah kat kita daripada sifat ini, sifat zuhud ni. Baik, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nak diangkat menjadi rasul, Allah bagi pilihan kat Nabi. Tuan-tuan, Allah bagi pilihan kat Nabi. Apa dia pilihan tu? Allah kata kepada Nabi kita Muhammad SAW, ni mafhum lah, mafhum daripada hadis itu. Allah nak lantik Nabi kita ni jadi rasul dengan kedudukan Nabi sebagai seorang yang digelar raja ataupun penguasa ataupun orang yang ada kuasa lah. Macam Nabi Sulaiman ada kuasa, dia adalah rasul, dia ada kuasa raja meliputi dunia ni. Bukan kata manusia saja, pokok haiwan boleh cakap dengan Nabi Sulaiman. Jadi Allah Ta'ala tanya Rasulullah, Allah nak angkat Rasulullah jadi rasul ni, dia sebagai seorang raja atau dia sebagai seorang hamba? Pilih nak mana. Kita tengoklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pilih nak jadi rasul dan dia sebagai hamba.
La haula wala quwata illa billah. Hamba Allah lah, bukan hamba duk suruh orang panggil apa, cuci kasut di kan. Tak. Nah, bukan hamba, hamba kepada Allah. Begitu. Karena apa Nabi pilih hak tu? Pasal apa Nabi tak pilih macam mana yang diberikan pada Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Daud? Boleh tak? Boleh. Allah bagi pilihan, pilih je. Tapi Nabi nak bagi gambaran kepada kita, khusus umat Nabi ni, supaya gemar sifat ni. Kerana dengan satu-satu sifat ni Allah cinta kat kita. Hak tu. Allah cinta kat kita. Allah akan cinta kepada seorang hamba tu apabila dia ada sifat zuhud ketika hidup atas dunia. Pasal dicontohi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul dan seorang hamba yang dia minta pada Allah. Sebab tu Allah Taala bila nak jemput Nabi naik jumpa Allah, ni cara ni tak, kita tak bincang. Jumpa Allah tu di mana saja. Orang panggil apa, walaupun tuan-tuan dah tahu benda ni, kita tak bincang secara khusus lah. Nak jumpa Allah tu dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Allah sebut dalam surah Al-Isra', Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana tu? Tak ingat pula ayat. Cuma Allah Ta'ala sebut sebagai hamba pada Nabi kita. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Nak sebut tu kan tak ingat. Sebab benda ni orang panggil buka hak kita. Allah Ta'ala tutup ya. Pandai terang mana pun hilang. Saya pernah tengok tuan-tuan satu klip video George W. Bush dulu, masa dia jadi Presiden Amerika kan. Dan satu slot dia nak cakap, hebat zaman tu. Tiba-tiba dia nak cakap tak boleh cakap. Dia nak cakap tak boleh cakap. Sebab benda tu hak Allah. Kita boleh cakap hak Allah, kita boleh ingat ayat-ayat Allah, hak Allah. Kita boleh apa pun hak Allah. Bila Allah bagi, alhamdulillah. Allah tak boleh bagi, tadi prepare tak tengah, tak boleh. Allah kata subhanalladzi asra bi 'abdihi. Allah kata maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Oleh kerana Rasulullah suka hak ni dan Allah pun suka, Allah panggil dia hamba. Baik. Jadi dengan sebab sifat tu menyebabkan, bukan sebablah, antara Nabi memang telonjak dah sebelum diciptakan makhluk segala-gala. Nabi dah number one di sisi Allah. Tapi dengan sifat ini lebih mengagungkan Nabi daripada nabi-nabi yang lain. Tu nah. Baik, yang kedua Nabi nak ingatkan kepada kita dalam hadis ini, kata ulama, iaitu kena zuhud tentang apa yang ada di tangan manusia. Hidup atas dunia ni tak boleh lepas daripada bergaul campur dengan manusia. Maka Nabi ingatkan kena zuhud. Macam mana sekali kita tengok. Pasal apa Nabi pesan supaya zuhud dengan apa yang ada pada manusia lain? Kerana dengan sebab dia bersifat gitu, dia akan mendapat hasil dari sudut kecintaan sesama manusia. Ini secara umum daripada hadis yang saya bacakan tadi. Baik, sekarang kita tengok apa maksud hadis ini. Pelik sikit malam ni lah. Cerita umum dulu, lepas tu kita baca maksud dia. Baik. Hadis yang saya bacakan tadi daripada Sahal bin Sa'di As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Artinya telah dirawikan daripada Abil Abbas, iaitu Sahal bin Sa'di As-Sa'idi radhiyallahu anhu, maka katanya, sanya datang seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka katanya, kata lelaki yang jumpa Nabi, hai Rasulullah, tunjukkanlah kepada aku suatu amalan, apabila aku kerjakan
ianya kasih kepadaku Allah dan manusia. Bila aku buat kerja itu, Allah suka, manusia pun suka. Ni kata hadis ni hebat ni. Suatu yang sangat orang panggil pun mahal. Bila buat amalan, yang pertama Allah suka, yang kedua manusia pun suka. Jadi Nabi diminta oleh seorang lelaki yang mai jumpa dia pada hari itu, lalu dia minta amalan ini. Apa kata Nabi? Sahut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bencilah engkau daripada apa-apa yang ada di tangan manusia. Jadi tuan-tuan, sini kita betulkan sikit. Dia terus, oleh kerana tadi saya buat kesimpulan tu pasal terperangkap pada terjemahan ni, dia pun buat kesimpulan terus. Di sini kita tengok, bencilah ni, kalau bahasa benci ni kepada benda kita memang tak suka, Allah tak suka langsung. Sebenarnya zuhud ni bukan benci terus lah. Lagi kita tengok ulama bagi dia punya ta'rif apa dia zuhud. Jadi kita letak kalimah zuhud kat situ, ganti bencilah tu dengan zuhud. Ambil kalimah yang daripada matan hadis. Zuhud lah engkau, begitu. Idhad, Nabi kata idhad fid dunya, zuhudlah engkau fid dunya, pada dunia ataupun di dunia. Kita catat sikit kat situ tuan-tuan. Yuhibbakallah, nescaya kasih akan kamu oleh Allah. Sebab di situ mungkin terselap cetak ke. Jadi biasalah cetakan ni kadang-kadang ada kesilapan berlaku, tertinggal dan sebagainya. Jadi kita perasan, kita perbetulkanlah. Zuhud olehmu, kata Nabi, idhad fid dunya, di dunia, yuhibbakallah, nescaya kasih akan kamu oleh Allah. Tu. Yang kedua kata Nabi, wadhad fima indan nas, dan zuhudlah oleh kamu pada barang yang ada di sisi manusia. Yuhibbakan nas, nescaya kasih akan kamu oleh manusia. Itu maksudnya. Kalau di sini dia sebut benci, benci ni benda yang buruk terus kan. Sebab tu saya, orang panggil apa, kita ambil balik kalimah daripada matan hadis tu. Baik. Jadi kesimpulannya, kata musannif dalam terjemahan tu, supaya kasih kepada engkau Allah dan manusia. Bila kamu buat amalan ni, kata Nabi, bukan sahaja Allah kasih, bahkan manusia juga kasih. Apa dia tu? Zuhud. Zuhud. Kalau kata benci, tak apa tepat. Jadi kalau kita benci, orang panggil apa, benda tu benda buruk lah, benda yang tak ada kompromi kan. Adapun zuhud, kita tengok ta'arif dia. Saya sempat tengok dalam Al-Wafi tu, dan juga satu kitab lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia sebut zuhud ni taraka ma zada 'ala al-hajati min al-halalil mutayaqqan halahu. Tu zuhud. Sebab tu terpaksa kita betulkan kalimah benci tu. Apa dia zuhud? Zuhud ialah tinggal barang yang melebihi hajat. Benda tu kita perlu, tapi melampau keperluan tu, lebih daripada hak kita perlu, maka kita tinggal. Bukan kata benci. Kalau benci tinggal terus. Tu maksud zuhud yang diletakkan oleh ulama. Dan benda tu, benda yang kita tinggal itu bukannya haram. Haram memang wajib. Sebab tu nanti ada perbincangan dari sudut fiqhnya. Ada zuhud disebut zuhud fardu, ada zuhud
disebut sebagai zuhud afdaliyah, zuhud dari sudut kelebihan. Kalau orang tu ada sifat tu dalam masalah tersebut, maka dia dapat kedudukan yang baik di sisi Allah dan Rasul. Itu dia panggil zuhud afdaliyah. Ada satu lagi yang disebut sebagai zuhud, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, awam. Zuhud yang dia sebut salamah, zuhud untuk keselamatan. Kalau orang tu zuhud dengan perkara tu, dia selamat dalam hidup. Kita tengok. Itu kata penting sifat zuhud ni, yang matlamat akhirnya ialah untuk mencapai kasih Allah kepada seseorang manusia. Baik. Keterangan daripada hadis yang kita baca maksudnya tadi. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhud olehmu di dunia, nescaya kasih akan kamu oleh Allah. Kata musannif, adalah zuhud dikehendaki di sini, iaitu meninggalkan apa-apa yang tiada berkehendak ia kepadanya, yakni hak lebih tadi. Yang kata zuhud yang dimaksudkan di sini, dia tinggal hak melampau, hak orang panggil apa? Contohlah, kita ada duit RM100 pada satu masa tu, kita perlu untuk nak belanja hanya RM50. Cukup setakat RM50 kita belanja. Kita tak perlu habiskan juga RM100. Tu maksud dia. Tu dikira zuhud tu. Keperluan kita hanya RM50, maka kita belanja setakat RM50 ya. Melainkan kalau dalam masalah sedekah, tu lain. Tu digalakkan. Bahkan orang yang lagi banyak, itulah juga dinamakan zuhud. Macam mana pula? Tu bincang dalam sudut lain. Adapun dalam masalah dunia ni, dia ambil sekadar yang dia perlu. Kalau lebih, dia tak teruskan, dia tinggal. Macam tadi, dia ada RM100, keperluan tu hanya setakat RM50, maka dia tak habiskan RM100 tu, belanja juga. Tu maksud zuhud di atas dunia tu. Ni dari sudut ta'arif yang diberikan oleh ulama dalam masalah zuhud ni. Jadi bila kata meninggalkan apa-apa yang tiada berkehendak ia kepadanya, hak lebih daripada keperluan tadi, daripada dunia, sekalipun halal. Hak 100 tadi, kalau kita belanja pun tak ada masalah, bukannya mencuri. Duit halal tu. Kita kata ni duit poket saya sendiri, ataupun duit ni memang duit halal. Maksudnya jelas. Tak perlu diusul periksa. Itu pun dia panggil, kalau dia tinggal berbelanja hak halal tadi, itu dinamakan zuhud. Begitu. Bahkan sifat itu dia panggil sifat orang yang arif billah. Nanti kita tengok macam mana yang boleh bawa kepada orang bersifat arif billah, dia buat macam tu. Karena sifat ni, sifat zuhud ni, dia lebih khusus daripada sifat warak. Warak, tuan-tuan, kita kata orang ni warak ni, belum tentu dia zuhud. Tapi kalau nak kata orang ni zuhud, tak boleh no? Sebab zuhud ni kita sebut itu dalam kitab Penawar Bagi Hati, dia bukan sifat perbuatan. Katakan orang tu naik kereta besar, rumah besar, kehidupan dia mewah, kita tak boleh kata dia ni tak zuhud. Belum tentu. Boleh jadi dia paling zuhud. Tu dia tak boleh orang panggil apa, dipahami dari sudut amalan zahir, kerana dia amalan hati. Sebab tu kalau kita lihat
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa nama tu, Umar bin Abdul Aziz. Tu Umar Abdul Aziz, dia seorang pemerintah, maknanya kaya kan, semua ada. Sebab tu satu hari orang jumpa Ibnu Mubarak, wahai Ibnu Mubarak, kamu ni orang zuhud. Dia kata, tak, bukan saya yang zuhud, sebab saya tak ada apa, saya memang tak ada apa. Orang tak ada apa kata zuhud, belum, bukan. Siapa yang zuhud? Umar Abdul Aziz. Baru betul. Sebab dia ada segala-galanya, tapi dia guna mengikut had, keperluan dia. Tu dia. Sebab tu wara' adalah satu sifat umum. Umum. Boleh jadi orang yang wara' tu ada zuhud, orang yang wara' dia belum tentu ada zuhud, tapi kalau kata zuhud, ni khusus. Dalam zuhud tu dia ada sifat wara'. Begitu. Sebab apa? Sebab wara' dia meninggal hak syubhat. Yang kata wara' ni, benda ni diragui ada najis khinzir, dia pun tinggal, tu wara'. Ataupun orang kata kita berjalan mana-mana kita pakai lebay, kita pakai songkok, kita pakai serban, itu orang wara'. Dia nak jaga supaya dia jauh daripada maksiat kepada Allah, itu wara'. Tapi belum tentu dia zuhud. Tapi kalau zuhud, automatik dia wara'. Dia akan tinggal. Tu dia panggil lebih khusus daripada wara'. Baik. Tapi walau bagaimanapun, wara' penting. Kita pakai serban, kita pakai lebay, kita jauh benda-benda syubhat, kerana hak tu sifat asal untuk dia dikasihi oleh Allah, sebelum dia nak pergi ke zuhud. Baik. Adapun zuhud, kata ulama, dia untuk kita capai kehebatan di sisi Allah, darjat yang tinggi di sisi Allah. Dia lebih, kedudukan dia tu lebih. Tu kedudukan orang zuhud. Sebab tu Nabi pilih hal lebih. Zahirnya Nabi pilih hamba, tuk-tuk, dengan sebab Nabi pilih hamba, kedudukan dia lebih tinggi daripada para Nabi lain. Allah sayang kepada Nabi. Kalau nak bagi tahu je Muhammad, tu bukit yang ada di kota apa nama, Mekah, kota Madinah tu, bagi tahu je, boleh tukar jadi mah. Sampai tu Allah sayang. Sebab apa? Sebab dia pilih sifat zuhud. Ni saya kata mahal ni. Kalau kita tak baca hadis ni, kita tak perasan sifat zuhud ni biasa. Rupanya Masya Allah. Tu. Baik. Saya nak bawa sikit apa yang dimaksudkan dengan zuhud pada hakikat. Hakikat maksud macam mana? Yang sebenarnya bila kita sebut zuhud tu, sebab ulama yang bagi tahu dari sudut ta'rifnya, iaitu kata ulama, datang kepadanya dunia dan segala kebaikannya, tapi dia tidak lalai daripada ingat Allah. Itu saya sebut tadi. Walaupun dia rumah besar, walaupun dia ada harta banyak, kita tak boleh kata orang ni tak ada sifat zuhud. Belum tentu. Sebab apa? Sebab kalau dia ada segala-galanya, macam siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ada segala-galanya, tapi bila orang puji dia tak. Dia kata, hadza min fadli rabbi aashkuru am akfur liyubliyani aakfur am ashkur. Ni adalah kelebihan Tuhan bagi nak uji aku. Ni kalau orang kaya, orang ada segala-gala, dia ada sifat itu, itulah orang yang zuhud. Saya nak cerita satu hari, ada satu orang ustaz kita ni, dia dijemput ceramah. Jemput ceramah, orang kaya panggil dia ni. Sebelum ni nak cerita orang tu lah, ni nak cerita bab zuhud. Sebelum dia bagi ceramah,
dia suruh apa nama, kita kata PA dia kot, no? Buka laci duit dia 20,000 bagi kat ustaz. Ustaz ni tengok dia terkejut, dia tolak balik. Dia kata, saya bukan nak hak ni tuan, saya nak sumbang kefahaman agama yang tuan nak. Bukan nak dia ambil tuan. Dia kata, ustaz ada sekolah ambil ni, tek gigi ya kat saya dia. Tu dia kata tek gigi ya. No, dia pergi kerja. Ustaz ni cerita, kalau tuan-tuan tahulah siapa ustaz tu. Saya tak mahu sebut nama. Ustaz ni cerita, dia ada helikopter lebih pada 10 biji. Pergi kerja naik helikopter. Kaya tak tengok. Lepas tu main pula kawan dia seorang lagi tak ada sekolah. Sama juga, dia suruh PA dia ambil 20,000 bagi. Ustaz ni kata, celakui semua dia. Aku ada sekolah tak apa, dia tak ada sekolah. Nak cerita apa? Nak cerita kalau kaya macam tu tuan-tuan, itulah zuhud. Tak menyebabkan dia untuk ingat Allah, untuk nak menghebatkan dakwah Islam. Kau ustaz tadi lah dengan macam tu, nak buat jangan ambil. Tuan-tuan, ini sebab tu tak boleh kita nilai pada mata pandangan kasar tentang zuhud. Sebab zuhud ni dia adalah suatu yang berkait dengan hati seorang manusia. Baik. Sebab tu kata ulama, yang kata zuhud hakiki itu, walaupun dunia dan segala kebaikan yang datang kepada dia, dia tak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kalau orang yang tak ada duit, tak ada harta, tak ada apa-apa, tiba-tiba dia mengaku zuhud, belum tentu. Tapi ada ramai orang yang menyentuh, dia ada orang yang zuhud, ada juga. Begitu. Baik, itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Kalau ada sifat ni, Allah sangat sayang. Belum lagi dia berdoa, turun hujan. Saya kadang-kadang perlukan hujan, lepas doa. Tu maknanya jauh lagi nak ada sifat ni. La haula wala quwata illa billah. Baik. Lalu kata musannif, kita sambung lagi dalam keterangan hadis tadi, sekalipun halal dan baik. Jadi orang yang tinggal dunia tadi, dia ambil sekadar, itu maksud tinggal dunia. Bukan dia tinggal toy. Tinggal yang maksud zuhud kepada dunia tu, dia tinggal hak yang melampau. Adapun hak keperluan, dia ambil, dia guna. Maka hendaklah ambil mana-mana yang tak dapat tidak daripadanya. Itu yang dia panggil hanya yang perlu. Tak dapat tidak tu mesti perlu. Itu saja yang dia ambil. Maka inilah orang yang zuhud. Tu. Serta tinggalkan apa-apa yang kesamaran padanya, pada yang halal. Hak yang samar, yang syubhat, dia tinggal. Adapun sifat ni, sifat yang kita sebut tadi orang warak lah. Tapi pada orang zuhud, automatik dia akan tinggal terus hak yang jenis samar-samar. Hak halal pun dia ambil sikit hak halal kan. Adapun hak samar, hak syubhat, dia tinggal terus. Jadi bila sebut begitu tuan-tuan, maka kadang-kadang kita pun rasa nak sifat ini. Kita nak ada sifat tu dalam diri kita. Bukan jenis menilai pada orang lain. Belajar zuhud ni supaya dia wujud dalam diri seseorang. Bahkan sebelum kita bertemu Allah, setiap orang yang mengaku hamba Allah, dia kena ada sifat ni. Begitu. Karena kita nak capai sayangnya Allah. Apa tujuan sayang? Redanya Allah. Bila kita nak capai redanya Allah, kena ada sifat ni. Maka oleh kerana sifat ni sangat mahal,
kita pun macam mana kita nak tahu kita dah ada sifat tu atau tidak? Maka ulama letak tanda. Ulama letak tanda orang yang ada sifat zuhud ni ada 3. Ni ulama buat supaya orang ramai boleh berusaha. Tu. Kalau tak ada tanda ni, sekadar faham umum gitu, susahlah. Susahlah, kecuali orang panggil apa, memang Allah Ta'ala nak bagi ya. Tak boleh usaha gitu. Kita orang awam ni kena ada cara dia. Maka ulama letak cara macam mana nak sampai ke sifat zuhud tadi. Maka kata ulama ada 3 tanda dia. Yang pertama, kata ulama, bahawa apa yang ada di tangan Allah, maknanya ada di sisi Allah, lebih dia yakin daripada apa yang ada pada diri dia, pada milik dia. Ini yang pertama, sifat yang kata orang tu zuhud. Ayyakuna bima fi yadillah aw saku minhu bima fi yadi nafsi. Aw suku minhu bima fi yadi nafsi. Apa yang ada pada Allah, di sisi Allah, lebih dia yakin, lebih dia percaya daripada apa yang ada di sisi dia. Hak ni yang menyebabkan walaupun ada segala-gala, tapi dia masih mengharapkan hak sisi Allah. Hak ni, hak duduk kat keliling dia ni, kalau Allah Ta'ala tak izin, belum tentu dia boleh menikmati. Tu orang zuhud. Selagi tak masuk dalam mulut dia, belum tentu jadi rezeki dia, walaupun duduk dekat lah. Ni orang yang zuhud, dia faham macam tu. Sebab tu dia tak kisah. Macam Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Osman, dan banyak lagi. Bahkan Rasulullah sendiri, kekayaan tu melimpah, tetapi hanya sebagai tempat lalu ya. Sebab tu ada orang sebut, ada di kalangan asatidzah kita sebut, kalau nak mengaku, dia kata, ataupun kita nak sebut orang tu dia pemurah macam Abdurrahman bin Auf, tak payahlah dia kata. Minta maaf tuan-tuan, dia pemurah cukup. Tapi nak macam sahabat, jangan. Tak sampai. Macam mana kata tak sampai? Sahabat, walaupun macam Abdurrahman bin Auf, dia boleh support ketenteraan, makanannya, orang panggil apa, kelengkapan perangnya, dan dia pergi perang, buat kerja. Dia ada kuli dia buat kerja, dia pun buat kerja. Silap air bulan, dia duduk atas pokok. Mana buah tu? Kalau macam tu kita tak ada. Kita duduk tunjuk ya. Jadi dia panggil zuhud sahabat ni, kita tak boleh nak kata macam dia tak mampu. Itu. Tapi kita boleh kata inilah orang yang hebat menderma, boleh, tak ada masalah, kita puji. Kerana pujian itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda pertama. Tanda yang kedua, macam mana kita nak tahu kita dah masuk dalam lingkungan zuhud ataupun tidak? Kata ulama, ayyakuna al-abdu idza usiba bi musibatin fi dunyahu arwabu fi sawabi zalik. Bila dia ditimpa dengan satu musibah, dia masa hidup atas dunia ni, dia tak rasa apa. Tak rasa apa. Sebab apa? Sebab bila dia kena musibah, dia nampak pahala. Tuan-tuan, dia nampak pahala. Dia buat kebaikan, memang pahala lah. Kita buat apa yang bentuk kebaikan, tolong orang, pahala lah tu, kita nampak jelas lah. Tapi kita ditimpa musibah, tertusuk duri umpamanya, tertusuk paku, musibah atas dunia ni, jalan-jalan puak kena paku, dia tak duka cita. Sakit
Bahkan kalau orang yang zuhud ni, dia seronok pula. Alhamdulillah. Tuan-tuan, saya pernah ada satu orang kawan, biasalah masa bekerja, ada kawan-kawan sembang, tanya kawan dia, bila berkursus jumpa hak jauh, duduk mana kerja lah ni. Kawan ni pun habang duduk sekian-sekian tempat. Ui, jauhnya. Alhamdulillah. Dia jauh tu cakap Alhamdulillah. Alhamdulillah macam mana, dia kata. Maknanya dia tak faham. Kalau dia faham takkan dia nak sebut macam tu. Alhamdulillah. Nu ada yang duduk Sabah Sarawak kena hantar di sana. Aku dekatnya dia. Tapi kalau faham, dia pun sambut Alhamdulillah. Gitu. Baik. Jadi tanda ada sifat zuhud pada seorang, bila ditimpa satu musibah, dia terus nampak pahala. Ni dia. Jadi dia tak jadi suatu penyesalan, dia tak jadi suatu tekanan. Hari ni banyak sikit-sikit tertekan. Doktor pun tertekan, tuan-tuan. Ni baru ni ada satu kes tu, hak bunuh diri tu, doktor. Na'udzubillah min zalik. Ni dah ada masuk dalam berita, saya sebutlah. Jadi yang kata tekanan tu, dia ada satu ujian. Jadi sebab itulah sangat penting sifat zuhud ini wujud dalam diri seorang yang faham ataupun yang merindukan kasihnya Allah SWT. Yang ketiga, mungkin kita habis kat situ lah. Yang ketiga, kata ulama, ayyastawa indal abdi hamiduhu wa dhamuhu fil haq. Sama saja di sisi seorang tu, orang puji dia kan, orang cela dia kan. Kalau dia buat kebenaran, sama dia. Kalau orang puji dia senyum, orang cela dia pun dia senyum. Siapa yang buat macam ni? Nabi dan para sahabat dan orang-orang soleh di mana saja, dari dulu sampailah kiamat. Bawa kebenaran ni tak semua orang suka. Kadang-kadang orang puji, alhamdulillah. Kadang-kadang orang keji, alhamdulillah. Inilah tanda orang tu dia ada sifat zuhud. Jadi bila ada tiga sifat ni, kita melihat sifat ini untuk kita bekalkan zuhud dalam diri kita. Alhamdulillah aku ada sifat ni, teruskan. Tak ada lagi kena usaha. Begitu. Maka kata Nabi, izhad fid dunya yuhibbakallah. Ni dia masuk dalam sudut akidah sebenarnya. Orang yang zuhud di atas dunia ni, dia akidah dia kuat. Tu sebab Nabi pilih untuk zuhud. Kenapa? Karena orang yang ada sifat zuhud, dia telah beriman dengan kejap dengan nama Allah, iaitu Ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Jadi ada ulama sebut, kalau orang tu tak ada sifat zuhud ni, dia tak yakin apa yang ada di sisi Allah, maka keimanan dia longgar. Na'udzubillahu min dzalik. Sebab tu dengan ada sifat zuhud, insya-Allah seseorang itu akan dibimbing untuk mendapat iman yang kuat, kerana dia yakin atas apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara tak langsung di sisi kemasyarakatan ada satu golongan yang disebut sebagai talabul ilmi. Maka orang yang menuntut ilmu sangat sinonim dengan sifat ni. Kalau tengok tuan-tuan guru tu, kalau tuan-tuan ingat di pondok, kalau tuan-tuan tahu pondok Pak Man, pondok Pak Ya, di pondok Pak Man tu ada satu orang guru, orang panggil tuan guru, orang panggil Pak Mat. Pak Mat Pulau Pisang. Pak Mat ada 2-3 orang situ. Dan saya sempat berguru dengan Pak Mat ni. Nak cerita,
Zuhud mereka ni masa belajar. Kalau tidur atas buah kelapa, bonyok. Pasal apa? Pasal nak dapat ilmu. Tak lah, masa kita dah usia kita ni tak boleh dah dapat itu. Kita dah orang panggil beramal. Ni cerita anak-anak kita. Pak Mat cerita tu, almarhum, masa dia menuntut ilmu masa muda, baru dapat ilmu. Baru dapat ilmu bila zuhud. Saya nak tutup satu kisah. Ni berlaku dekat dengan kita. Syekh Said Abi Bakar, Syekh Salim bin Abi Bakar. Kalau tak silap, saya tak sebut, cuma nama dia begitu. Kalau tak silap saya, bapa mertua Habib Omar pun nama Syekh Salim kan bin Abi Bakar. Jadi kisah dia sebagai penutup nak cerita ni sebagai motivasi lah pada kalau kita ada anak cucu. Satu hari dia nak keluar, dia kata ke ayah dia sakit. Dia kata, ayah saya nak pergi belajar. Ni zaman dia muda. Ayah dia kata tak boleh, tak sapi ya. Tapi kemahuan dia sangat menekan, menolak. Lalu dia minta juga. Ayah dia kata tak apa, kalau nak pergi juga dengan satu syarat. Syarat dia apa ayah? Kamu keluar, pergi di luar, cari orang yang kamu rasa dia hina, buat main kat aku. Lepas tu hampir yang mengaji. Saya ringkas cerita. Dia cari, dia kata dia tengok di pasar tak ada orang hina. Pakai baju kotak ni kok hina, jalan compang camping. Kalau dia ni nak kata dia hina, boleh tentu. Boleh jadi kalau dia berdoa Allah Ta'ala terima doa dia. Aku belum tentu. Tak jadi. Last kali nak cerita, dia cari orang yang pada pandangan dia orang ni hina, tak jumpa. Sebab hati dia kata kalau orang ni hina, boleh jadi dia memandang orang lain tu semua baik. Lain-lain dia nampak ada seekor anjing. Dia nak balik jumpa, dia nak abang kaya dia tak ada. Dia nampak anjing. Boleh jadi anjing ni kot. Tak ada hina. Anjing ni muraladah pun. Dia kata anjing ni muraladah hina. Tapi dia nak bawa anjing tu balik, dia fikir pula, wahai anjing, walaupun najis, kalaulah aku esok tak boleh melintasi siratul mustaqim, aku lebih hina daripada hang. Dia kata ke anjing. Tak jadi nak bawa balik anjing. Balik jumpa ayah dia, kata tak boleh nak pergi mengaji. Dia kata tak jumpa. Ayah dia kata tak jumpa. Pasal apa tak jumpa? Pasal tak ada yang hina. Saya nampak diri saya yang hina. Kalau macam tu pergi mengaji. Sifat zuhud dah ada. Kata ulama, tanda orang tu zuhud bila dia melihat semua orang lain itu mulia dan dia tak nampak dia lebih mulia daripada orang lain. Itu tanda orang zuhud. Ni payah. Ni payah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimah, ibu ayah dimuliakan Allah, bila mana sifat zuhud ni ada, maka dia akan membawa kita untuk cepat sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak habiskan ni, tak banyak, sikit. Apabila diambil oleh seorang harta benda dunia ini, ni yang kata kena zuhud. Sebab apa yang kena zuhud? Sebab dia kata apabila diambil oleh seorang harta benda dunia ini, akan bermegah-megah dan bersombong dengan dia dengan harta benda. Di atas manusia ramai, biasa macam tu. Biasa tapi bukan semua. Biasanya sebab kita ni ada nafsu. Sebab manusia ni dia ada iblis yang duduk dia tak nampak. Bila dia hebat, kebiasaan dia rasa orang tu dia buat duit. Contoh, inilah yang disebut oleh musannif dalam kitab ni, kebiasaan ni. Orang yang mengambil harta benda dia akan buat macam tu. Iaitulah pekerjaan yang sangat-sangat tercela pada agama dan pandangan umum. Jadi sifat sombong macam tu bukan sahaja di sisi Allah, pandangan umum pun sangat tercela. Tak mau, orang tak mau.
Orang tak mau. Sebaliknya, siapa-siapa yang mengambil daripada dunia kerana kepentingan hidup diri sendiri atau bagi umum, iaitu sangat-sangat terpuji, bahkan diwajibkan atas tiap-tiap orang yang berakal. Itu dia. Itu yang kata tadi. Kalaulah mengambil dunia ni kerana keperluan, mengambil dunia ni untuk agama umpamanya, dia bantu orang lain, dia bantu agama Allah, dia guna untuk menjadikan kehidupan dia ni mudah nak buat taat, tak ada masalah. Bahkan itulah zuhud. Itulah zuhud. Sebab tu kena faham, bila kita belajar sifat zuhud ni, bukan pakai selekeh, harta benda ada, bagi semua orang kita minta sedekah, tu bukan. Tak kena. Pakai lebih kurang, tak. Bukan itu zuhud. Zuhud ni apabila kita guna, itulah keperluan kita, dan kita guna untuk membela agama Allah, untuk memperteguhkan kita sebagai hamba Allah, maka zuhudlah itu. Tu kena faham. Sebab tu dia jadi amalan hati. Berkata Umar radhiyallahu anhu, tiadalah kami dapat bersuka-suka malahan dengan apa-apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kami. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiadalah merugi bagi siapa-siapa yang menggunakan fikirannya pada memilih mana-mana yang baik dan jahat. Tiadalah menyesal bagi siapa-siapa yang suka bermesyuarat pada segenap pekerjaan. Tiadalah beroleh papa dan miskin siapa-siapa yang jimat cermat. Ni kalau orang yang jenis nak menyimpan, dia ambil ni. Dia kata, aku simpan juga apa, esok ni ada orang susah aku tolong. Tak apa, aku guna secukupnya ni kerana tak mau membazir. Zuhud lah tu. Zuhud lah tu. Tapi kalau kalau aku guna ni habis atau aku, orang duk tengok tu tak gini mai duk minta hutang payah. Tu bukan zuhud. Tu kedekut. Zuhud yang kedekut tak sama. Tapi nampak macam sama, tak sama. Tak sama. Kerana zuhud ni dia dalam hati, ada perbuatan dia kadang-kadang macam biasa je. Macam biasa. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Saya nak jelaskan lagi tentang apa yang dimaksudkan tentang zuhud di sisi manusia. Tapi yang ni secara mudahnya semua orang nampak jelas. Adapun yang zuhud di sisi Allah tu sebenarnya perbincangannya banyak lagi. Cuma cukup sekadar itu kita boleh faham apa yang Nabi bagi tahu di sini supaya menjadikan kita ini dikasihi oleh Allah. Hak tu. Adapun hak di sisi manusia, tuan-tuan faham sangat. Bila kita ni jenis tak suka minta korang, kita ni jenis tak suka nak kacau orang, orang pun tak ada nak marah kita. Tapi kalau sikit-sikit nak minta, sikit-sikit nak serongkak, tu orang tak suka. Jadi bila kita tinggal duk minta orang, tinggal duk ambil tahu orang tukar sopa kata, maka kita disayangi orang lain. Tak ada masalah tu. Kita semua faham, mudah sangat. Yang payahnya nak dapat kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan Allah Taala buka kefahaman yang lebih lagi kepada tuan-tuan, dan saya sebagai pemudah bicara sahaja untuk membincangkan hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam hadis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la syaqiyyan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.